Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Zee, tutup kipas. Syukran. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali daripada surah Taubah, bermula pada ayat 5 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Sambungan daripada surah At-Taubah. Jadi surah Taubah ni dia menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memutuskan perjanjian damai dengan orang kafir dalam perjanjian Hudaibiyah, yang asalnya perjanjian itu berlaku selama 10 tahun tapi tak sampai pun 2 tahun ataupun setahun lebih, orang kafir dah mengkhianati perjanjian yang diorang buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini Allah Taala memulakan dengan yang kita dah sebut baru-baru ni, bara'atun minallahi wa rasulihi. Allah berlepas tangan, tak kena mengena dengan apa yang korang buat
sebab Allah Ta'ala akan mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang orang-orang kafir Quraisy. Okey, kita tengok pada sababun nuzul dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada Quraisyan yaumal Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian dengan orang kafir Quraisy pada perjanjian dipanggil Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah, lebih kurang pada tahun 7 Hijriah ataupun tahun 6 Hijriah. Ala ayyada'u al-harba 10 sinin ya'manu fiha an-nas. Perjanjian tersebut dimeterai antara Nabi dengan orang kafir Mekah. Yang kita masih ingat lagi ceritanya, Nabi asal nak masuk ke Mekah buat umrah sebab Nabi bermimpi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat pun seronok. Lebih kurang 1400 orang sahabat bergerak daripada Madinah menuju ke Makkah untuk melakukan umrah. Masing-masing semua dah siap ihram kan. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan di luar Mekah, dengar-dengar cerita orang kafir tak izinkan Nabi nak masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah. Berlakulah perbincangan sehingga Nabi menghantar Sayyidina Uthman bin Affan mewakili Nabi untuk berbincang dengan orang Mekah. Bila Nabi hantar Sayyidina Uthman, lama tak ada berita. Berhari-hari Sayyidina Uthman menghilangkan diri dekat Mekah. Call tak angkat. Nombor yang ada dial tiada dalam perkhidmatan. Dia macam itulah. Macam mana nak buat ni? Call tak dapat, line tak, macam mana? Kan? Tak tahu apa cerita. Lalu dapat berita angin mengatakan Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh puak-puak kafir. Bila Nabi dapat berita angin, khabar angin ini, maka Nabi dengan para sahabat berjanji setia, dipanggil Bai'atu Ridwan, perjanjian Ridwan di sebatang pokok untuk semua para sahabat yang hadir pada hari tersebut, seramai 1400 orang akan membalas dendam di atas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Padahal Uthman tak dibunuh pun, cuma keluarga dia pegang dia dekat Mekah tu pasal lama tak jumpa kan. Dia pegang, dengar cerita Uthman dah meninggal. Jadi bila Nabi dah bersiap sedia macam tu, orang kafir pun takut. Dengar-dengar Nabi nak serang Mekah, dia dah pun hantar wakil Suhail bin Amr. Berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Yang kita dah pernah cerita, perjanjian Hudaybiyah ni pada zahirnya berat sebelah. Pada tahunnya Nabi sampai dekat Madinah tu, sampai ke Mekah tu, lagi beberapa kilometer je nak masuk ke Mekah ni. Tapi Nabi pergi ke Mekah naik unta, tak jalan kaki. Sebab ada orang tu buang tebiat, jalan kaki Terengganu sampai ke Putrajaya. Berat nanang boh, orang Terengganu kata. Kerja badau. Kan? Langsung tak dapat pahala. Taubat tak dapat pahala. Buat perkara PT kan. Mula jalan-jalan sampai kat mana? Temeluh Lepas tu blackout. Sampai dah kat Puchong. Alamak. Maka ada riwayat mengatakan dia berjalan dalam kereta. Ada riwayat. Aku pun pernah juga fikir macam mana berjalan dalam kereta ni. Kau fikir sendirilah macam mana. Kan? Akhir zaman ni ialah korang kalau nak buat duit sekarang senang tau. Kan? Kau buatlah berdunia yang apa, pelik-pelik sikit, kau sokong kerajaan kan, kau akan dapat 500,000, 600,000 kan. Cubalah try buat. Berjalan atas air ke kan. Buatlah apa-apa je lah yang kau nak buat kan. Senang-senang dapat duit. Walaupun negara kalau ikut hakikatnya dah tak ada duit. Okeylah. Maka Nabi SAW lagi beberapa kilometer nak masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah untuk buat umrah ni. Tiba-tiba orang kafir Quraisy hantar wakil, bincang. Antara dalam perbincangan tersebut, Nabi tak boleh masuk Mekah tahun tu, kena balik ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi kata okey, tak apa, kita akan balik ke Madinah semula. Dan dalam tempoh 10 tahun ini kita tak ada berperang. Kita takkan berperang antara orang Islam Madinah dengan orang kafir Mekah, tak berperang. Dan mana-mana orang Islam di Mekah dalam tempoh waktu ni, dalam tempoh 10 tahun ini, melarikan diri ke Madinah, hendaklah dipulangkan balik ke Mekah. Manakala kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, mereka tak perlu dipulangkan semula ke Al-Madinah. Senang bahasanya,
perjanjian Hudaibiyah ni semuanya berat sebelah belaka, berat menang ke puak-puak kafir ni. Okeylah, Nabi kata tak apa, aku setuju. Nabi pun suruh para sahabat bertahallul dan balik semula ke Al-Madinatul Munawwarah. Sedangkan beberapa kilometer lagi sampailah ke Mekah. Engkau boleh tawaf, engkau boleh cium Hajarul Aswad, engkau boleh minum air Zam-Zam, engkau boleh jumpa anak beranak kau dah lama kau tak jumpa. Tiba-tiba masuk pun tak boleh. Lepas tu kena tahallul, kena bayar dam lagi, kena compound lagi. Maka para sahabat macam kecil hati, macam sedih, kan? Lalu Nabi SAW kata tak apa, ada hikmahnya. Nabi sendiri yang tahallul dulu, Nabi sembelih dam, barulah sahabat ikut. Okeylah, Nabi pun balik ke Al-Madinatul Munawwarah. Itu mukadimah cerita Hudaibiyah yang aku rasa korang semua dah lupa dah. Okeylah, bila Rasulullah SAW buat perjanjian ini, ala ayyada'ul harba asyra sinin, antara isi kandungan perjanjian tersebut, tidak ada peperangan antara orang Mekah dengan orang Madinah dalam tempoh 10 tahun. Wa dakhalat Khuza'atu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabilah, mana-mana kabilah Arab yang ada dekat Mekah ke Madinah ke mana ke, diorang berhak nak sokong sesiapa yang diorang nak. Maka puak-puak Khuza'ah, satu kabilah Arab, mereka kata kami akan bersama dengan Muhammad. Okey, sign kau bersama dengan Muhammad. Satu lagi kabilah dia panggil kabilah Banu Bakrin bersama dengan Quraisy. Sign kau dengan geng-geng Quraisy kau. Wa dakhalat Khuza'atu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka puak-puak Khuza'ah bersama dengan Nabi. Wa Banu Bakrin fi ahdi Quraisy, dan puak-puak Banu Bakrin pula bersama-sama dengan orang-orang Quraisy di Makkah. Takdir Allah Ta'ala, tak berapa lama perjanjian ini berlaku. Summa adat Banu Bakrin ala Khuza'ata. Tiba-tiba Banu Bakar ni menyerang Banu Khuza'ah. Banu Bakar ni geng-geng Wan Quraisy lah, ya. Dia serang Khuza'ah yang merupakan sekutu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh perjanjian MOU ni, tiba-tiba Bani Bakar ni dia khianati perjanjian, dia serang Bani Khuza'ah. Dia orang serang wa'anathum Quraisyun bisilahi, dan orang kafir Quraisy ni pula secara diam-diam memberikan bantuan persenjataan. Diorang tak perang tahu Quraisy, tapi dia sponsor bab pedang, tombak, C4, apa benda, semua itulah kan, dia bagi belaka. Senjata-senjata ni diorang sponsor. Begitulah di Syria kan, mula-mula dulu Iran tak masuk campur, sponsor lalas dengan dia pun masuk dalam tu dalam Syria. Falamma tazaharat Banu Bakrin wa Quraisyun ala Khuza'ah. Bila Banu Bakar dan Quraisy sudah mengkhianati perjanjian ini, wa naqadu ahdahum, dan mereka mengkhianati, melanggar perjanjian ini, kharaja Amru bin Salam al-Khuza'i wa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bil khabar. Maka seorang kepimpinan daripada Bani Khuza'ah bernama Amru bin Salam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikhabar ke Nabi, ya Rasulullah, kami kena serang dengan Banu Bakar, dan diorang Banu Bakar ini disponsor segi persenjataan oleh geng-geng Quraisy. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La nusirtu illam ansuruka Nabi kata, aku tidak akan diberi kemenangan kalau aku tak tolong kamu. Sebab aku dah kan, Bani Khuza'ah kan sekutu Nabi, Bani Bakar sekutu Quraisy, maka wajib Nabi membantu sekutunya Bani Khuza'ah. Maka Nabi kata, aku akan tolong kamu. Wa tajahhaza ila Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia ke Mekah untuk menyerang Mekah. Maka tadi Allah Ta'ala berlakulah peristiwa Fathu Makkah. Fafatahaha sanata 8 minal hijrah. Lalu Nabi SAW menguasai kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Menang belaka kan, kota Mekah tu menang belaka orang Islam.
Kemudian Nabi SAW pulang semula ke Madinah. Kalau tak silap ana, Nabi SAW duduk dekat Mekah beberapa hari sahaja, lebih kurang 11 hari. Kemudian Nabi pulang ke Madinah. Falamma kana sanata tis'in. Jadi pada tahun 8 Hijriah itu Nabi pergi untuk buat umrah. Dia panggil umratul qada. Umrah yang tak jadi pada tahun itu, tahun lepas itu tak jadi, kena balik ke Madinah. Pada tahun 8 Hijriah Nabi buat umratul qada. Habis umrah ni Nabi pulang ke Madinah pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah Nabi nak buat ibadat haji sallallahu alaihi wasallam. Faqila innal musyrikina yahduruna wa yatufuna bil baiti uratan. Lalu dapat berita pula sampai dekat Madinah, berita Nabi dapat berita, orang cakap, ya Rasulullah, dengar-dengar ceritanya orang kafir musyrikin, diorang pun nak buat haji juga tahun 9 Hijriah ni. Diorang pun nak buat juga haji. Tapi tahulah puak-puak kafir ni kalau buat haji, yatufuna bil baiti uratan, diorang akan tawaf dalam keadaan telanjang bogil, selam berak aja, underwear pun tak pakai. Dan diorang kata kita akan tawaf sebagaimana kita dilahirkan daripada perut mak kita. Kan? Asal usul kejadian macam tu. Jadi pakai sepeda ni bid'ah, dalalah dipanggil. Jadi yang sunat muakkadnya ialah tak payah pakai apa-apa, live secara langsung. Kalau tak engkau ni geng-geng Quraisy bongong sungguh. Nabi pun dengar berita tu, Allah, Nabi kata bengong sungguhlah puak-puak ni, ya? Nabi nak buat haji, tapi dengar-dengar puak-puak kafir pun nak buat haji juga, telanjang bogil. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la uhibbu an ahujja hatta la yakunu dhalik. Nabi kata, aku tak suka, aku tak nak pergi haji. Cancel ibadat haji Nabi tahun tu dengan sebab Nabi tak nak bertembung dengan puak-puak toge ni, yang akan tawaf dalam keadaan tak ada sehelai urat benang. Nabi tak nak, Nabi tak suka. Faba'atha Abu Bakrin tilka sanah amiran 'ala al-mausim liyuqima lin-nasi al-hajj. Tapi para sahabat yang lain semua dah prepare, dah siap-siap dah nak pergi haji. Sekarang Mekah kita dah menang, ya. Islam dah menang dekat Mekah. Cuma nak pergi haji, nak pergi dengan Nabi. Tapi Nabi dengar orang kafir pun nak buat haji kat, Nabi serabut. Tapi sahabat semua dah prepare, dah siap-siap, dah dapat visa dah, semua-semua kan. Jadi bila begitu, Nabi kata apa? Aku akan melantik Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai amiran, ketua jemaah haji yang akan membimbing kamu semua di Mekah nanti. Ajar macam mana haji yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala ibadat haji yang korang cipta-cipta daripada diri korang sendiri tu. Wa ba'atha ma'ahu 40 ayatan min sadri bara'ata akhiruha walau karihal musyrikun. Dan Nabi SAW amanahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai dekat Mekah nanti bacakan lebih kurang 40 ayat daripada surah Bara'ah ini, mengajarkan kepada orang kafir perjanjian yang korang langgar, wang haji yang kau buat, tidak ada kehormatan bagi orang yang ini melanggar perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulullah SAW. Sampailah ayat walau karihal musyrikun. Ya, kalau kau tengok dalam surah Taubah ni ayat walau karihal musyrikun, pada ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Kita biasa dengar baca ayat ni kan. Biasa ayat ni tuan-tuan, saya ingat dulu yang mempromosikan ayat ni ialah Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sampai ayat 33. Ya, baca daripada ayat pertama tu sampai ayat ke-33. Abu Bakar As-Siddiq pun meneruskan perjalanan dengan rombongan jemaah haji ni menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu on the way ke Mekah, summa ba'atha ba'dahu aliyan ala naqatihi al-adba'u. Nak baca pun payah.
Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menaiki unta Nabi menuju ke Mekah juga. Ya, Ali pergi tapi lewat radhiyallahu ta'ala anhu. Liyaqra'a 'ala an-nasi sadra bara'ah. Tujuan Sayyidina Ali diutuskan untuk membacakan muqaddimah surah Bara'ah juga. Falahiqa Abu Bakrin bil Araj qaryatun jami'atun bainaha wa bainal Madinah 76 milan. Falamma talaqaya, sampai dekat sebuah kampung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berehat dekat sebuah kampung dengan rombongan jemaah haji ni. Kampung ni bernama Al-Araj. Kedudukannya sejauh 76 batu daripada kota Madinah. Dia pun rehat kat situ. Tengah-tengah rehat, Sayyidina Ali pun sampai radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Sayyidina Ali sampai, Abu Bakar terperanjat. Zaman dulu diorang takkan buat benda-benda kecuali ada arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Sayyidina Abu Bakar tengok Sayyidina Ali datang, naik pula unta Nabi. Dia kenal ni unta Nabi. Dia tak ada plat. Unta tu tak ada plat kau tahu. Tapi dia tahulah ni unta Nabi. Maknanya kalau Ali tu naik unta Nabi, ni mesti ada misi yang besar. Bukan boleh main pinjam-pinjam unta kod dan sekali ni. Ni mesti ada arahan daripada Nabi ni. Maka Abu Bakar pun tanya dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Zanna Abu Bakrin annahu ma'zulun." Dia kata, aku kena pecat ke? Ke Sayyidina Ali kena ganti aku? Ini dalam tafsir Sawi. Dalam riwayat yang lain disebut kat sini, وروى محمد بن كعب القرظي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على موسم سنة 9 من الهجرة وبعث علي بن أبي طالب 30 أو 40 آية من براءة فقرأ على الناس يؤجل. Okey, yang ni dia tidak detailkan, yang ni dia detailkan ceritanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun susah hati, aku kena pecat ke? Sayyidina Ali dah datang ni. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anzala fi sya'ni syai'un. Jadi dah sampai lebih kurang tadi berapa? 76 batu di luar Madinah. Abu Bakar dah tak sedap hati. Ish, apa salah Ali datang ah? Aku kena pecat ke? Kan? Abu Bakar pun balik ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tanya situasi dia, apa cerita aku ni sekarang ni. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, adakah Allah turunkan sesuatu ayat pada aku pasal aku menyebabkan kau hantar Sayyidina Ali? Jadi Abu Bakar takut, berasa tak sedap hati. Korang faham ke tidak cerita aku ni? Faham kan? Korang nganga je aku nak memaham sakit kepala, kau tahu tak? Tapi tak apalah, alhamdulillah ilmu ni, alhamdulillah lah. Ana kadang bila tengok korang belajar bersungguh, aku ni jadi bersungguh nak baca kitab tu. Kan? Setengah-setengah surah aku nak baca kitab, malas. Sebab muka tak ada muka nak belajar. Walaupun korang semua berlenggang tak bawa kitab belaka kan, dah ngapal belaka, tak apa. Yang penting muka nak belajar tu nampak, walaupun berlakon tak ikhlas pun. Tapi kita ni jadi seronok. Walaupun belit macam mana susah pun usaha juga kita nak faham supaya korang senang faham. Ada faham? Tak faham pun buat faham pun kira okey juga. Alhamdulillah. Jadi itu peranan orang yang belajar ni, menyebabkan kita ni seronok nak mengajar. Seronok nak mengajar. Dua buah surah ni memang berat hati kalau nak aku tinggal. Saya 7, saya 8. Surah-surah lain bukan nak mengata tidak kan. Tapi ialah sebab korang rajin belajar. Nak tak nak aku terpaksa sakit kepala baca kitab ni. Jadi Abu Bakar susah hati, jumpa Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau kirim Sayyidina Ali? Adakah aku kena pecat? Maka Nabi kata, faqala la, tidak wahai Abu Bakar. Walakin la yanbaghi li ahadin ayubaligha hadha ila rajulun min ahli. Ni Nabi kata. Tapi Nabi kata, aku hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib sebab dia di kalangan ahli keluarga aku. Dia kena baca ayat ni dengan sebab dia ni ahli keluarga aku, biar dibacakan.
Ama tarda ya Aba Bakrin annaka kunta ma'i fil ghar. Nabi kata, adakah engkau tidak redha wahai Abu Bakar, engkau orang yang pernah menemani aku di dalam gua ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua di dalam gua, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan sedih, jangan nangis wahai Abu Bakar, Allah bersama-sama dengan kita. Nabi sedih tu kenapa bang? Bukan Nabi takut apa, Nabi bimbang. Nabi pula Abu Bakar. Abu Bakar menangis masa hijrah tu, menangis dalam gua ni. Dia menangis kenapa? Sebab bimbangkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan masa dia nyuruh kat gua tu kan, dia nyuruh kat gua tu, gua ni dia lubang, ni bukit, lepas tu ada lubang macam tu. Dia pun nyuruh lah. Tengah nyuruh tu orang kafir datang, nampak ni kasut pelepek. Aduh, atas kepala. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, lah orang macam tu kan, ya Rasulullah. Orang kafir ni mata gini, mana set ni, mana Muhammad, mana Bakar, mana. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum mawdi'ai qadamaihim la ra'ana. Kalau dia orang gini je, ni bawa ni. Kalau mereka melihat dekat tempat dia orang memijak ni, dia akan nampak lubang gua ni, la ra'ana. Nescaya mereka akan melihat kita berdua ya Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Nabi kata, kenapa kau nangis? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia nampak aku seorang tak apa, kalau aku seorang mati tak apa, kalau engkau mati ya Rasulullah, habislah agama ni, tak tersebarlah Islam ni. Menangis Abu Bakar. Tu sayangnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak Syiah bengong ni, dia kata Abu Bakar menangis pasal apa? Penakut. Tu penakut tu. Pujuk Nabi, berpujuk dia. Bodoh sokmo puak Syiah ni, apa dia gitu. Dia sama hak jalan kaki tu, sama Syiah ni. Jadi hak jalan kaki tu sembahyang jamaah. Okey. Satu, wa annaka ma'i 'alal khawdi. Nabi kita, wahai Abu Bakar, adakah engkau tidak redha engkau nanti bersama-sama dengan aku di telaga Al-Kautsar, kan? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Syiah ni bengong sokmo je. Syiah ditukarkan surah Inna a'tainaka ya Muhammad Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka amru bin al-as huwal abtar. Syiah punya kerja ni. Kafir je, tukar-tukar ikut ni kafir, bukan boleh main-main. Jadi Nabi kata, wahai Abu Bakar, engkau sahabat aku, engkau bersama dengan aku dalam gua, dan kau akan bersama dengan aku di telaga Al-Kautsar nanti. Faqala bala ya Rasulullah. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku redha ya Rasulullah. Fasara Abu Bakrin amiran alal hajj wa Ali ibn Abi Talib yu'adzin bi bara'atah. Maka Abu Bakar pun balik ke lokasi 76 km tu. Ali tunggu kat situ, teruskan perjalanan ke Mekah. Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua leader, dan yang akan membaca surah Bara'ah ini kepada orang-orang kafir ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampailah dekat Mekah. Qama Abu Bakrin fa khataba an-nas wa haddatsahum ala manasikihim wa aqama lin-nasi al-hajj. Maka Abu Bakar pun berkhutbah kepada manusia, orang ramai, tentang hukum hakam berkaitan dengan hukum haji. Summa qama Aliun, dan kemudian bangkit Sayyidina Ali membacakan surah ini, mukadimahnya, dan mengajarkan kepada mereka arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yatufu bil baiti uryan. Bermula pada tahun ini, tahun ni last, Nabi kata aku tak izinkan orang tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang bulat. Tahun ni kalau kau nak buat, tak apa, last kopek lah, pasal korang tak kerti bahasa lagi. Tahun 10, tahun 11, aku nampak kau sunat, kontrol kau nanti. Yang tu aku tambah lah, kau jangan percaya. Mana tahun depan, tutup aurat. Jangan nak buat pelik-pelik.
wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi ahdun fahuwa manqudun wa man lam yakun lahu ahdun fa ajalahu 4 ashhur. Okey, jadi itulah cerita mukadimah surah Bara'ah ini. Nabi utuskan Sayyidina Ali untuk membacakan hukum hakam perjanjian yang mereka langgar, ya, adab-adab ibadat haji dan sebagainya di hadapan orang Mekah pada tahun 9 Hijriah. Okey, balik cerita ni. Start balik semula, baru start. Fa idzan salakha al-ashhurul hurum. Apabila telah berlalu 4 bulan-bulan yang diharamkan berperang. Jadi bila orang kafir langgar perjanjian tersebut, dia langgar perjanjian tu pada waktu 4 bulan yang diharamkan berperang. 4 bulan itu Zulhijjah, Muharram, Safar dan juga Rabiul Awal. Ini tak boleh berperang belaka bulan-bulan ni. Orang kafir langgar. Maka Nabi SAW sabar. Tak apa, biarkan 4 bulan berlalu. Tapi bila habis 4 bulan ni, siap kau. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Allah kata bila habis 4 bulan yang diharamkan berperang ini, maka bunuhlah orang kafir di mana saja kamu dapati mereka. Wa khudhuhum, dan tawanlah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan waq'udu lahum kulla marsad ni maknanya mana saja tempat orang kafir pergi, cari. Kan? Jangan orang kata jangan biarkan orang lagi, dengan sebab diorang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi fa in tabu, tetapi jikalau mereka bertaubat, wa aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang, makna masuk Islam, mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka hidup macam orang lain. Ya, biarkan, lepaskan mereka. Biasa kita tengok dalam Quran Allah akan sebut dua benda ni, aqamus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia, Allah sebut aqamus salah, dirikan sembahyang, hubungan manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, menunaikan zakat, hubungan manusia sesama manusia. Dua benda ni kena jaga, ya, dengan Allah dan juga dengan manusia. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau diorang bertaubat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, maka lepaskan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, dan jikalau ada salah seorang daripada orang-orang musyrik istajaraka, meminta keamanan daripada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dibunuh, fa'ajirhu, maka berikan keamanan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam-kalam Allah. Thumma ablighu ma'manahu, kemudian hantar dia ke tempat yang selamat, ay mawdi'a amnihi wa huwa daru qaumihi, pulangkan balik mereka ke kampung halaman mereka. Illam yu'min liyanzura fi amrihi, sekalipun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi okey, yang pertama, kalau ada lepas pada 4 bulan ni, kalau ada puak-puak kafir yang degil, kepala pengat lawan lagi tu, kau bunuh belaka. Satu. Yang kedua, kalau ada di antara orang kafir ni yang bertaubat, beriman pada Allah, sembahyang, zakat, maafkan mereka, terimalah mereka, jangan perangi mereka. Tapi kalau ada lagi sejenis kafir, kan, dia ni tak lawan kau, tapi nak meminta keamanan, dan dia minta diberikan peluang untuk berfikir, kan, nak beriman ke tidak, nak beriman ke tidak, beri mereka peluang, beri keamanan kepada mereka. Kalau kita ingat ada satu cerita, kan, ketika dalam peperangan, saya lupa peperangan apa, apabila menantu Nabi SAW Al-As bin Ar-Rabi yang bercerai dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Jadi
Bila Al-As bin Ar-Rabi' ni menceraikan Zainab atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Zainab pun duduk dekat Madinah, Al-As duduk dekat Mekah. As ni dia tak beriman lah masa tu, orang baik dia. Tapi dengan sebab dia ni businessman, projek tender semua nak dapat dengan orang Quraisy, jadi payah nak berubah tu tuan-tuan, kan? Jadi kalau berubah kan payah pula nak berniaga, kan? Jadi tak macam mana tadi Allah, ketika Al-As bin Ar-Rabi' ni sedang berniaga, dia orang kena ambush dengan para sahabat satu malam. Lari lintang bukang, dia pun lari, rombongan pun tak mana hala kena tangkap, barang-barang dia kena rampas. Jadi tempat yang paling dekat ialah Al-Madinatul Munawwarah. Al-As bin Ar-Rabi' ni dalam kegelapan malam menyelinap masuk ke Madinah, cari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di situlah bekas isteri dia duduk, Zainab radhiyallahu taala anha, kan? Kejadian berlaku lebih kurang pukul 3 pagi. Tengah-tengah Zainab duduk kat rumah, kan? Zainab ni kan dah bercerai dengan suami dia, dia ada anak seorang kecil lelaki. Termenung, ya Allah, bilalah suami aku tu nak berubah, ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu hati suami aku, ya Allah. Kesian ke anak aku ni. Anak tak tahu benda, tanya sokmo ni, Umi, bila abang nak balik, Umi? Kau doa lah nak, ya Allah, bukalah pintu hati abang kau tu. Okay Umi, bye Umi, kan? Jadi Zainab ni tengah munajat pada Allah malam tu, tiba-tiba di luar rumah, Nab, Zainab terperanjat. Astaghfirullahaladzim, siapa pula malam buta datang rumah aku ni? Nak kata Bangla jual kapet, tak pernah sabar tuan-tuan. Kan Bangla tak lagi masa tu. Zainab pun, siapa kat luar tu? Buka Nab, buka. Abang! Al-As bin Ar-Rabi'. Al-As ni berpolo-polo ni. Tolong Nab, tolong, bagi aku masuk dulu. Air contoh. Dia pun masuk. Dia nak perhati bekas lelaki dia ni, kan? Dia bagi masuk. Abang duduk. Abang jangan sentuh saya. Saya mukminah, saya beriman, abang kafir. Okey, aku tak sentuh kau. Jadi Zainab tahu suami dia ni, tahulah kalau dah macam tu rupa ni, makna kena serang lah dia ni, kan? Dan sekarang dia minta perlindungan dengan Zainab, isteri dia. Besok tu ketika lepas sembahyang subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zainab keluar daripada pintu rumah dia. Wahai orang-orang Islam semua, ketahuilah kamu, di rumah aku ada bekas suami aku, Al-As bin Rabi'. Dia minta aku berikan kepada dia keamanan. Aku berikan kepada dia keamanan. Zainab kata macam tu. Nabi pun dengar. Nabi tadi kat para sahabat, korang dengar tak apa dia kata tu? Dengar ya Rasulullah. Pasal Nabi ingat, Nabi suruh dengar ke macam subuh-subuh ni kan, kepala kan macam tu kan, ada ngigau gitu kan. Kau dengar tak? Dengar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Zainab, kami pun beri keamanan kepada bekas suami kau. Jadi Al-As bin Rabi' tu duduk kat rumah Zainab, kan? Tak beriman lagi masa tu. Nabi kata, okey, kita berikan keamanan. Maka Allah Ta'ala kata ni kan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu. Kalau ada seorang kafir, 2-3 pekapir lantak beramai kafir datang minta keamanan, faajirhu, berikan keamanan kepada mereka, ajarkan mereka Islam, ajarkan kepada mereka Al-Quran sehingga mereka mendengar kalam-kalam Allah. Summa ablighu ma'manahu, kemudian pulangkan semula mereka ke kampung halaman mereka. Semoga mereka beriman. Ini semua kerja Allah Ta'ala belaka, kan? Masalah orang tu nak beriman ke tidak bukan kerja kita, itu kerja Allah. Dalam Quran kata, wa ma alaika illal bala wa ma ala rasuli illal balagul mubin. Kerja Nabi Rasul ni menyampaikan sahaja. Dalam Quran sebut, wa ma alaika alla yazakka. Kalau diorang tak beriman pun kau tak berdosa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerja kita orang berdakwah ni, sampaikan, cerita, cakap, nak berubah ke tidak, bukan kerja kau. Gitu. Apa? Kadang aku boring kat soalan dekat Facebook.
Saya letih dah cakap. Kita nak berubah juga. La haula wala quwata billah. Habis tu kau nak suruh nasihat pula kan. Dia nak berubah ke tak nak, bukan kerja engkau, tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita sampaikan. Nabi Rasul pun tak boleh ubah orang, apatah lagi yang cap ayam macam aku macam korang ni ha. Kan? Buat kerja, cerita, nasihat, dakwah, doakan. Berubah ke tak, kerja Allah. Al-As bin Ar-Rabi' ni bila dia tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dia pun malu Allah dah ni. Ni bekas bapa mentua aku ni ha. Aku masih tak beriman lagi ni ha. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tolong tak? Aku ni banyak berniaga, barang-barang aku habis semua kena rampas belaka. Tu hak orang tu. Bukan aku punya tu, modal-modal. Aku pinjam modal tu, modal ni banyak nak bayar tu. Tapi kalau sahabat kau dah rampas, macam mana aku nak buat? Nak bayar kat orang Mekah macam mana? Nabi berbincang dengan para sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, terpulang pada engkau ya Rasulullah. Nabi pun kata ke As, ambil belaka barang kau ni. Ambil unta kau, keldai kau, kuda kau, ambil belaka, balik ke Mekah. Tak ada, korang kata tak ada, korang lempang sekali. Contoh kan, apa degil kau tak beriman, contoh lah kan, ketuk ketampi ke, tak ada. Dah balik. Nabi kata, masa on the way balik ke Mekah tu, dia mula memikir betapa indahnya Islam. Nabi memaafkan walaupun dia dah banyak kali buat silap. Sampai dekat Mekah, dia pun kata kat orang Mekah, wahai orang Mekah, ambil belaka barang korang. Siapa Haji bagi modal berapa Haji? Saya bagi 1000 modal. Ni Haji punya modal, ini untungnya ambil. Haji berapa modal? 500. Ni modal Haji, ni untungnya ambil. Semua dapat belaka dah? Dapat belaka. Ada kurang apa tak? Tak ada kurang. Kalau tak ada kurang, dah puas hati belaka, bersaksilah kamu bahwasanya aku Al-As bin Ar-Rabi' fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terperanjat beruk belaka. Datuk Seri Al-As bin Ar-Rabi' masuk Islam. Bye-bye. Dah cukup. Lama dah aku rosak dengan korang. Dia pun balik ke Madinah Al-Munawwarah. Kan? Waktu tu Zainab tengah main dengan anak dia lah. Jalan dengan anak kat Madinah. Ibu, Abah bila nak balik bu? Kita nak raya haji ni bu. Kita dah lama tak tengok orang sembelih kambing bu. InsyaAllah nak, sabar nak. Allah Maha Pengasih lagi penyayang nak. Tengah-tengah macam tu lah, Nur daripada jauh tiba-tiba nampak kelibat seorang lelaki sedang menaiki kuda. Kan? Budak-budak kat Madinah macam kenal aja. Tengok-tengok pelet kuda. Nak, laki kau balik nak. Laki kau balik. Kan? Al-As bin Ar-Rabi' kali ni dengan muka yang ceria. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah. Muka dah berubah. Kan? Warna sudah kehijau-hijauan, warna Islam. Kan? Jadi dia masuk ke Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah satukan balik keluarga yang terpisah ini di atas akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah akhlak Islam. Ikut perjanjian, tidak mengkhianati perjanjian, dan insya-Allah orang kafir akan terbuka hati untuk Islam. Okey? Jadi tuan-tuan semua, Allah Taala kata buat macam tu. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dengan sebab orang kafir ni, dia orang tak tahu langsung pasal Islam ni. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah wa inda rasulih. Ini ayat-ayat ni yang Sayyidina Ali baca kepada puak-puak kafir Quraisy dekat Mekah. Bagaimana mungkin bagi orang musyrik mempunyai perjanjian dengan Allah dan Rasulnya? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali mereka yang berjanji kepada engkau wahai Muhammad di Masjidil Haram dalam perjanjian Hudaybiyah. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selagi mana mereka ikut perjanjian ini, ikut perjanjian, tak langgar perjanjian, fastaqimu lahum, maka kamu wahai Muhammad dan kawan-kawan kamu ikut juga perjanjian ni, ya. Jangan langgar perjanjian. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat menyayangi golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dibacakan ayat ni
nak kabur kepada orang musyrikin, korang ni dulu okey buat perjanjian dengan Nabi, sekarang korang dah langgar janji. Wa qad istaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim hatta naqadu bi i'anati Bani Bakr ala Khuza'ah. Nabi ikut perjanjian ni, Nabi tak gaduh, Nabi tak langgar. Tiba-tiba perjanjian ini dilanggar oleh Bani Bakar yang bersyubhat dengan orang kafir Quraisy untuk menentang Bani Khuza'ah. Kaifa wa yazharu alaikum, bagaimana mungkin bagi mereka ada perjanjian dengan kau wahai Muhammad, yazharu alaikum, jikalau mereka menyerang kamu, la yarkubu fikum illa wala zimmatan, yang mereka ni tidak akan menjaga bagi kamu wahai Muhammad illa dengan mana qarabatan, tali persaudaraan, wala zimmatan, ataupun mana-mana perjanjian. Yurdunakum bi afwahihim, orang kafir ni dengan mulut dia cakap sedap, kita akan buat perjanjian gitu gini dengan mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, sedangkan hati mereka tak nak terima benda macam ni. Tu kaedah pun kena ingat juga. Kita ni dalam politik kan ada tahaluf siasi, ada perjanjian pula, kerjasama politik. Segi zahir atas kertas begini. Tapi kalau ada tanda-tanda mengkhianati perjanjian, itu kena beringat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, wa yazharu alaikum, kalau mereka cuba nak mengkhianati perjanjian ini, wala yarkubu fikum illa wala zimmatan, dan mereka tak nak langsung menjaga kepentingan qarabah, tali persaudaraan antara orang Mekah dengan orang Madinah, wala zimmatan, dan juga perjanjian. Yurdunakum bi afwahihim, pada segi zahir mulut nampak macam bersetuju, tapi hati benci, tak nak. Dan Allah kata wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka ni merupakan orang-orang yang fasik, tak boleh percaya. Jaga-jaga. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Sebab tu tuan-tuan, tahaluf siasi, kerjasama politik ni, dia boleh berubah apabila hukuman itu berubah. Ya, perjanjiannya begini. Tiba-tiba orang yang buat perjanjian tu dia khianati perjanjian ni, dia langgar syarat-syarat yang kita telah tetapkan. Maka bila dia dah langgar janji tu, kita tak payah berjanji dengan dia lah, tak payah ikut lah. Jangan kau buat cerdik sangat, buat warak belaka macam tu kan, sampai bab-bab akidah pun kau nak redah juga, tak boleh. Lepas tu kita dah cerita, ustaz lain pun dah cerita juga, kemenangan Islam ni bukan dengan sebab tahaluf siasi, ya, bukan dengan sebab kerjasama politik. Ini usaha kita, usaha yang memberikan kemenangan siapa dia? Wa man nasru illa min indillah, kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak, kadang-kadang dia punya pertahan ke tahaluf siasi tu macam itulah segala-galanya. Tidak, itu usaha kita. Kemungkinan kita menang, alhamdulillah. Kemungkinan kita kalah, na'udzubillah. Tapi kita kena ingat akidah kita, wa man nasru illa min indillah. Cukuplah 3 peperangan ataupun 2 peperangan, perang Hunain dan peperangan menentang Musailimatul Kazzab. Dua-dua ni Islam kalah belaka. Dua-dua ni kalah pada permulaan dan Allah berikan kemenangan pada kemudiannya. Apabila ada di antara para sahabat ini sudah meletakkan bahawasanya kemenangan itu bukan daripada Allah, dengan sebab ramainya kita, yang ni harap ke dia ni harap ke dia ni harap ke dia ni, akhir Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Kita pun macam tu juga. Kalau kita duk harap, kita tidak berpegang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ke mana perjuangan ini. Sebab tu tuan-tuan, berjuang Islam ni bukan senang. Kena belajar, kena mengaji. Sebelum buat keputusan, rujuk kepada ulama dulu, rujuk kepada orang yang alim dahulu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang reti kalau kau tak reti. Tuan-tuan ya, besok di akhir zaman yang akan memimpin umat Islam berjuang berjihad menentang Dajjal siapa dia? Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni ulama tahu tak? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meletakkan kemuncak kemenangan umat Islam besok dipimpin oleh seorang ulama. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tak boleh tidak kita kena iktiraf mereka. Sebab ini Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut Allah di sisi hamba-Nya ialah ulama. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, wali-wali mana ulama yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan kamu perangi mereka. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, kena reti, kita takkan ke mana mesti bersama dengan ulama amilin, ulama yang kita tahu mereka beramal, berjuang, berjihad. Dan kita akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Okey. Itu kita sebut tadi pasal tahaluf siasi ni alat sahaja. Yang memberikan kemenangan ialah Allah Subhanahu wa taala. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fasaddu an sabilihi. Lalu mereka menyekat daripada agamanya, daripada jalannya, jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya sejahat-jahat apa yang mereka lakukan, orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Allah masih sebut lagi tentang puak-puak kafir ni yang melanggar perjanjian. La yarkubuna fi mu'minin illa wala zimmatan. Mereka tidak menjaga. Nabi Allah ulang balik. Tadi dah sebut dah, ulang sekali lagi. Mereka tidak menjaga perjanjian terhadap orang mukmin illa wala zimmatan, pada segi kaum kerabat dan juga perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka lah golongan yang melampau. Fa in tabu, Allah ulang lagi sekali, tetapi kalau mereka bertaubat, wa aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka orang kafir ni jadi saudara kamu dalam agama. Bila orang kafir ni masih Islam, sembahyang, zakat, ikut perjanjian, maka mereka merupakan ikhwanukum fid din. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami akan mendetailkan, menjelaskan ayat-ayat ini kepada kaum yang mengetahui. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim. Dan jikalau mereka melanggar perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, selepas perjanjian ini dibuat, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka merosakkan agama kamu, abuhu, mengaibkan agama Islam, faqatilu a'immatal kufur. Orang kafir ni kita baik dengan dia, baik selagi mana dia jaga syarat tu. Tapi bila dia mula buat kurang ajar, dia mula mengatakan Islam, maka orang kafir macam tu tidak ada kehormatan bagi mereka. Maka Allah ajar, faqatilu a'immatal kufur, maka perangilah ketua-ketua kekufuran ini. Ai ru'asa'ahum, ketua-ketua mereka. Ketua-ketua kafir ni Abu Jahal, kan, geng-geng itulah yang lawan Rasulullah SAW. Uqbah bin Abi Mu'id. Tapi ulama-ulama tafsir kata umum, mana-mana orang-orang kafir yang menentang Islam secara zahir terang-terangan. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya tidak ada perjanjian bagi mereka. La'allahum yantahun, semoga mereka berhenti daripada kekufuran mereka. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Maka hendaklah kamu memerangi qauman, kaum yang nakathu aymanahum, yang melanggar perjanjian mereka. Wa hammu bi ikhraji Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum bada'ukum awwal marrah. Jadi ayat ni Sayyidina Ali baca kepada orang-orang kafir Quraisy, cerita balik semula kenapa berlaku peristiwa-peristiwa macam ni, kenapa berlaku perang Badar, kenapa berlaku perang Uhud. Sebab apa? Pasal silap korang juga. Ya. Allah kata apa? Ala tuqatilun, mengapa tidak kamu memerangi kaum yang melanggar perjanjian, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka ini bersungguh untuk menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Al-Mukarramah. Ini pada permulaan Nabi duduk dekat Mekah dahulu. Wa hum bada'ukum awwal marrah, dan merekalah yang memulakan peperangan pada peperangan yang pertama dahulu. Ini ketika di Makkah. Ada ulama tafsir kata wahum bada'ukum awwala marrah, merekalah yang mula-mula melanggar perjanjian. Maksudnya ketika perjanjian Hudaibiyah tu kan, yang tak ada peperangan selama 10 tahun tu,
tiba-tiba Banu Bakar ni pula langgar lawan Bani Khuza'ah, disupport oleh geng-geng Quraisy. Atakhshawnahum, adakah kamu takut kepada mereka wahai Muhammad, tak nak perangi mereka? Maka Allah kata, fallahu ahaqqu an takhshawhu, maka Allah lah yang sepatut, yang paling kamu kena takut. Dengan musuh jangan takut, yang mesti kita takut ialah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jikalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatiluhum, ayat ni ayat berapa ni qatiluhum ni? 14. Kalau korang biasa tengok YouTube lagu-lagu jihad dekat Syria, dia akan mula dengan ayat ni. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ayat ni biasa dia orang buat mukadimah dalam video-video perang, sebab ayat ni Allah suruh perangi habis-habisan puak-puak kafir ni. Qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibuhumullahu biaidikum, Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tangan kamu. Maksudnya mereka akan diazab dengan tangan orang mukmin yang menembak zaman dulu, menetak, pukul kan, tikam dan sebagainya. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghina mereka. Hina dengan cara apa? Bil asr, mereka ditawan, menjadi tawanan perang. Wa yansurukum alaihim, dan Allah akan memberikan kemenangan kamu ke atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan memberikan rasa kelegaan dalam hati orang-orang yang beriman. Wa yuzhib ghaiza qulubihim, dan menghilangkan kemarahan dalam hati-hati mereka. Wa yatuballahu ala may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Birujuk ilal Islam, dalam tafsir ini seperti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi orang kafir ni, bila kita perang mereka akan terima dua azab. Yang pertama azab atas dunia kena bunuh, yang kedua azab dimalukan, ditawan. Jadi tawanan perang ni malu malu kena belenggu dengan rantai kan. Lepas tu kalau masuk neraka lagi, na'udzubillah min zalik. Walaupun dalam keadaan begitu, ada di antara orang-orang hamba-hamba manusia ni, makhluk Allah ni, yang Allah ampunkan mereka. Allah buka pintu hati mereka bertaubat pada Allah, seperti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, Ikrimah bin Abi Jahlin, dan beberapa lagi orang-orang yang kita sedia maklum yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini semua Allah pilih takdirnya. Walaupun dahulu kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tadi Allah Taala dibuka pintu hati mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan seterusnya, Allah berjanji Allah akan uji kita untuk Allah mengetahui, dan Allah Maha mengetahui siapakah di kalangan manusia ini yang betul-betul berjuang dan siapakah yang berjuang main-main. Allah Maha mengetahui, dan kita akan lihat pada ayat akan datang. Perjuangan Islam ni kita ikut betul lah, tapi bila kita tak tahan, kita mungkin mufaraqah kan, kita duduk luar pada jemaah, tak join jemaah, malah macam je, malah tak ngundi, bid'ah belaka. Elok benar lah macam tu. Seronoklah puak-puak ni tuan-tuan, perhabis duit negara ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, walaupun duduk dalam jemaah ni macam-macam, ada tu ada ni, nak kata macam mana ya. Saya kadang-kadang pun letih juga kan tengok dalam perjuangan ni kan, macam-macam masalah Syiah lah, liberal lah, plural lah, lagi single president lah apa lagi, simple, tak macam-macam benda lah, sakit kepala mikirnya. Tapi tuan-tuan, kalau nak dibanding dengan ujian yang Allah letakkan di antara sahabat-sahabat Nabi, lebih dahsyat lagi ya. Sayyidina Osman diuji sampai dibunuh,
Sayyidina Ali diuji sampai dibunuh. Dia orang ujian lagi dahsyat. Kita punya ujian paling-paling pun sakit hati je. Tu je. Tapi sahabat tetap duduk dalam jemaah Islam. Mereka tidak mufaraqah, duduk dalam jemaah Islam, ya. Ada kebaikannya, insya-Allah. Insya-Allah panjang umur rezeki. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Dan malam ni kita akan buat sekali lagi kutipan derma Halilintar untuk pembinaan kilang roti di Wutah, Dimash. InsyaAllah 16 hari bulan ana akan ke Damsyik pula, ke Jordan untuk menghantar derma tuan-tuan. Saya tak tahulah yang terbaru berapa kita dah kumpul. Sebab baru ni benda hari kata kita nak lagi 170,000. Tapi Alhamdulillah lah, semalam nak berasap handphone aku masuk SMS orang derma tak henti-henti. Ada seorang muslimat tu tuan-tuan, bila dengar pasal kita nak buat kilang roti ni, kena pula ada cerita pasal hadis. Satu cerita hadis Nabi kan. Satu hari Nabi ni naiki kenderaan dengan sahabat tau. Lepas tu ada seorang sahabat ni naik kuda seorang-seorang aja. Dia tak kendong kawan dia. Dia seorang naik kuda. Dia tengoklah kawan dia tengok, oh ni ada orang ni. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nabi kata tak sepatutnya orang yang ada kosong tu naik seorang-seorang. Sepatutnya dia bawa kawan dia. Lepas tu Nabi sebut, bukan tu saja, siapa yang ada kuda 2 ekor, bagi orang lagi seekor, jangan simpan dekat rumah. Siapa ada unta, siapa ada kebun, siapa ada, Nabi sebut sampai sahabat tenganga belaka. Sampai sahabat kata apa? Bila kami dengar Nabi kata, kami kata apa? Maknanya hidup kita ni tuan-tuan, langsung tak boleh simpan barang lebih. Ada faham? Kita tak pernah faham lagi ni. Yang tu buat tak faham. Tak pernah faham lah ustaz. Kan? Kita ni kalau ikut dalam hadis tu zahirnya, tak boleh simpan duit lebih, kena bagi belaka. Sampai macam tu para sahabat memahami daripada hadis Rasulullah SAW. Tapi kita tak sampai lah level macam tu kan. Tapi kena bagi. Jangan langsung tak bagi, kena bagi juga. Ni bila dah cerita, ada seorang muslimat tu ustaz, lepas ni saya nak jumpa kejap saya. Okey. Dia pun bagi cek 25,000 tuan-tuan. Takbir Rasulullah. 25,000 tuan. Masyur. Kan? Maknanya kalau ada muslimat bagi 25,000, muslimin muslimat malam ni tak kurang 30,000 insya-Allah. Amin. Amin pun tak confident. Astaghfirullahalazim. Macamlah mahal sangat amin tu. Okey, insya-Allah ni peluang kita nak bantu. Kita dah tak berjihad dah. Kita takkan pergi tuan-tuan, sebab kita pun fardu kifayah, tidak fardu ain, tapi mesti bantu umat Islam kat sana. InsyaAllah lepas ni kita akan buat apa ni, kita bertajadah kat belakang. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.